Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya kita sambung balik? Boleh Ustaz. Okey. Kita sambung dulu kepada ayat suami isteri dulu suami isteri dulu. Okey, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna ath-thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn. Baik, maksudnya dan bagi kamu wahai suami, perdua daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai anak, maka kamu, yakni suami, memperolehi 1/4 daripada harta yang mereka tinggalkan sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayar hutang. Okey, isu wasiat hutang tu kita dah kupas panjang sebelum ni lah. Okey, kita nak fokus kepada bahagian suami dulu. So di sini Allah sebut suami, so isteri meninggal lah. Kalau kita terbaca ayat 12 ni, Allah mula isteri yang meninggal dulu. So isteri meninggal, kita bulatnya, isteri meninggal, so dia tinggalkan suami. So mungkin masa bengkel kita dah tunjuk dah, suami isteri ni dia tak banyak sangat dia punya pembahagian dia pun. Okey, dia disebut di sini walakum nisfu. So suami dapat 1/2. 1/2 suami dapat separuh. 1/2 daripada harta peninggalan isteri. So semua harta milik isteri lah, suami dapat 1/2. Illam yakul lahunna walad. Sekiranya isteri yang mati ni tidak ada anak. Mudah je. So isteri tak ada anak, suami dapat 1/2. Dan kalau kita tengok di sini illam yakul lahunna, Allah sebutkan maksudnya kalau suami ni ada isteri lain juga, pun mati juga isteri, pun tak ada anak, 1/2 juga suami. Jadi tengoklah. Okey, ada 3 isteri, mati juga dulu, tak ada anak, 1/2 pula daripada isteri yang mati tu. Jadi Ustaz tak dengar Ustaz. Sangkut. Tak ada suara, tak ada suara.
Minta maaf. Okey, kita sekejap Ya, terputus sekejap. Lain saya putus sekejap. Ada ujian betul. Sikit lagi. Ini pun putus juga ke? Oh, ni pun putus juga. Masuk balik. Ambil tolong ni sekejap. Habis bateri habis. Ambil sambung tu. Sambung plug sekejap. Sambung plug ni. Sambung naik atas ni. Habis nak sambung tu. Bateri apa charger ni. Dah masuk. Buka. Dah masuk ni. Masuk dah. Ni nak bateri tak habis. Baik, sambung balik. Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf. Okey, ada ujian sikit. Tiba-tiba je internet berpasan. Okey, saudara-saudara, kita sambung isu suami isteri tadi. Isteri meninggal, so ada suami. Okey, Allah sebut tidak ada anak. So suami dapat 1/2 daripada seluruh harta isteri. Okey, itu clear dah tu, jelas Okay, kemudian Allah sebut fa in kana lahunna waladun. Kalau sekiranya isteri itu ada anak. Okay, dalam situasi isteri yang mati tadi ada anak. Okay. So suami dapat 1/4. So disebut ada anak. Ya, Allah sebut dengan kalimah waladun. So waladun ni tak semestinya sama ada lelaki atau perempuan dengan kalimah waladun sama ada lelaki atau perempuan, sekurang-kurangnya seorang, sebab dia sebut kalimah walad, seorang. Jadinya kalau isteri yang mati itu ada anak, so suami tadi dapat 1/4. Dan kena faham di sini, okay, saya tunjukkan secara detail sikit. Okey, persoalan yang isteri mati ada anak ni, okey, suami dapat 1/4 ni, okay, ada anak di sini. Bila sebut anak, kita tengok balik apa yang kita faham dalam ayat 11 tentang anak itu. So, anak tu bukan mestinya anak kandung sahaja. Tidak semestinya anak kandung sahaja. Maksudnya kalau anak tu cucu, itu pun dianggap sebagai anak. Okey, sebagai contoh, anak lelaki ni meninggal dulu. Lelaki ni katakanlah dia ada anak. Cucu dia lah. Okey, katakanlah cucu lelaki. Pun sama. Ini dianggap sebagai anak kepada isteri. Maksudnya isteri mati, meninggalkan cucu daripada anak lelaki, sesuami dia 1/4. So bukan maksudnya anak kandung sajalah. Itu yang saya jelaskan awal-awal tentang kalimah aulad tu. Ayat 11 kan, awal-awal mukadimah tadi tu. Aulad tu kita nampak dah. Bila dalam ayat suami ni, isteri mati ada anak, so anak tu jangan nampak anak kandung saja. Jadi kalau kata isteri ni ada anak lelaki mati dulu, kemudian ada cucu. Cucu ni pun adalah walad. Dan suami dia 1/4. Okey, kalau cucu ni perempuan, okey, 1/4. Suami pun 1/4. Okey, masuk dia begitu cucu perempuan, suami 1/4. Okey, berbeza. Soalan berbeza. Okey, harap lain saya tak terganggu lah untuk kita habis sekitar dalam sikit masa kita pun mungkin tak lama mungkin saya kita minta izin untuk dalam 12 suku kita berhenti lah kot. Ni baru 11.35 ataupun 12 lebih sikit lah kita berhenti sebab persediaan orang berebut lagi masjid sebagainya. Nanti kita bincang balik untuk kita ganti tu dalam sejam lebih lagi tu waktu lain. Okey, berbeza situasi kalau contohnya lah saudara-saudara anak kepada isteri ni perempuan mati dulu. Okey, kalau anak dia perempuan dekat awal kalau anak tu perempuan macam ni, so suami memang 1/4 lah. Sebab itu dianggap sebagai anak dia, walad. Okey, tetapi contohnya anak perempuan ni mati dulu. Anak perempuan mati dulu, so dia tidak ada anak perempuan atau tidak ada anak lain, dan yang mati dulu ni ada anak. Katalah kalau lelaki ataupun perempuan,
So cucu ni waris tak? Cucu ni bukan waris kan? Kita dah belajar tadi, cucu ni bukan waris. So bila cucu ni bukan waris, dia tak termasuk dalam istilah anak. Dia bukan waris. Dia bukan waris, so dia tidak termasuk dalam istilah anak. Yang mana dengan adanya cucu ni, suami tu tak terubah bahagian dia. Dia kekal 1/2. Dia bukan 1/4. Sebab apa bukan 1/4? Sebab cucu ni tidak tergolong dalam masuk waladun. Ni bukan walad. Sebab dia bukan waris. Dia tidak memberi kesan kepada suami tadi. Itu beza dia. Okey, beza dia di situlah. Sebab dia orang cucu daripada anak perempuan. Kalau cucu ataupun cicit sampai ke bawah, datang daripada lelaki, tu akan menyebabkan suami dia dapat 1/4. Situ dia punya beza. Okey, itu untuk suami. Jadi bahagian suami kalau ada persoalan boleh terus tanya. Ini suami dulu, isteri mati meninggalkan suami. Okey, kalau tak ada kita pergi ke step isteri pula. Okey, isteri dapat dengan suami meninggal. Sila. Maaf Ustaz walaupun cicit tu ada lelaki, dia tak kira juga Cucu ke cicit tu? Cucu. Walaupun ada cucu lelaki, dia tetap tak kira juga Ya. Sebab dia cucu bukan waris. Dia datang daripada anak perempuan. Dia memang dah terkeluar awal lagi daripada walad. Jadi kita bincang walad ni ialah melibatkan yang waris sahaja, yang mewarisi. Okey. Ada soalan lain? Sila Ustazah. Ustazah Wana Jeddah tu, ada soalan ke? Tak ada, tutup pula lah. Okey. Baik. Assalamualaikum. Tekan Ustaz. Aku tekan. Okey, ada yang lain. Okey. Ustazah Zazlina. Okey. Kalau anak lelaki dia mati, kemudian dia meninggalkan cucu perempuan, berapa nilai dia tadi? Maksudnya? Suami 1/4 lah. Itu dah anggap walad lah tu. Untuk suami, untuk anak, untuk cucu tadi? Cucu 1/2 lah kan? Perempuan kan? Okey. Terima kasih. Kembali balik ya. Okey, terima kasih. Kembali balik. Jangan tinggal kita belajar tadi tu. Kalau tinggal yang tu. Okey. Kalau kata dia ni anak lelaki mati dulu, dia ada cucu perempuan kan? Jadi suami dia memang 1/4 lah, sebab itu dia anggap sebagai anak. So yang cucu perempuan tadi kan cucu perempuan dari anak lelaki seorang 1/2. Itu maksud dia. Jangan tinggal kita dah belajar awal tadi, dia tak ada kaitan dah dengan, tak ada poin lain dah, poin yang sama je, bawa je. InsyaAllah beres. Okey. Kalau 2 orang 2/3. Kalau lelaki asabah bil nafsi, kalau lelaki perempuan asabah bil ghairi. Macam tu je lah. Situasinya sama. Cuma kita tambah suami je di sini. Poinnya suami je. Okey. Baik. Sekarang kita pergi ke isteri pula, bahagian isteri. Suami meninggal. Okay, ayat dia Allah sebut walahunna rubu'. Okey, bagi isteri dan bagi mereka yakni isteri pula 1/4 daripada harta yang kamu yakni suami tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. So meninggalnya suami, dia ada isteri. Okey, isteri Allah sebut 1/4 jika suami tidak ada anak. So situasi yang lebih kurang sama tadilah, cuma bahagiannya berbeza. Kemudian Allah sebut jika kamu mempunyai anak, so kalau suami tadi ada anak, so isteri 1/8. Jika suami ada anak, dan anak tadi Allah sebut dengan kalimah yang sama waladun, maka isteri dapat 1/8. Ni orang Kelantan kata kepala mayat mula daripada sini lah. Orang utara dia panggil pangku mayat. Cuma orang selatan je saya tak ada jawapan lagi. Orang Johor, Melaka ke bawah, dia tak ada pula istilah tu. Kalau belah Pantai Timur, Kelantan Terengganu, kepala mayat. Belah utara, Penang, Kedah, pangku mayat. Okey. Sebenarnya sejarah dia mula 1/8 ni lah. Lepas tu dia gunalah untuk bahagian lain pun sama juga disebut. Jadi suami mati, suami ada anak, isteri 1/8. So anak tadi macam kita tafsirkan tadi juga. Samalah. Kalau cucu daripada anak lelaki. Macam itulah sampai ke bawah. Okey, itu untuk isteri. Okey, cumanya bagi isteri ni dia ada satu lagi penambahan, iaitu jika berpoligami.
Okey. Dalam situasi poligami, kalau suami ni memang tak ada anak, suami ni memang tak ada anak. So anak di sini satu lagi tertinggal tadi ya. Anak-anak ni adalah anak kepada si mati. Tak kisahlah daripada isteri mana pun. So mungkin contohnya suami ni dia duda ada anak. Dia duda ada anak. Okey, sebagai contoh kita nak cerita anak dia ni duda ada anak. Katalah anak dia ni, okey, kita ringkaskan, katalah lelaki ni ada 10 orang, perempuan ada 15 orang. Contoh. Okay. Contoh okey. Tapi anak dia ni bukan daripada isteri ni. Dia bukan daripada yang ni. Dia anak dia ni, semua anak-anak dia ni daripada bekas isteri. Bekas isteri. Ataupun bekas ke, ataupun daripada arwah isteri. Isteri dulu lah yang meninggal kan. Dia kahwin dulu, dapat anak kata 25 orang. Contoh. Lepas tu meninggal bekas isteri ataupun bercerai, dia kahwin baru. Ini isteri baru. So bila dia meninggal, isteri ni 1/8 lah. Kan? Sebab anak ni, walaupun bukan anak isteri tu, tetapi si mati ni ada anak. Itu kena faham dari sudut ayat tu. So apa-apa pun jangan tengok kepada isteri yang nak terima tu. Tengok kepada si mati. Ada anak ke tidak? Kalau tak ada anak, 1/4. Kalau ada anak, 1/8. Sama juga yang tadi, kalau isteri meninggal tu, ada anak. Okey, suami tadi dapat 1/4. Anak tadi, anak isteri. Kan? Anak isteri. Jangan bangkit. Suami tu kata, aku patut dapat 1/2 sebab aku tak ada anak. Nah, bukan anak dia. Sekarang ni bukan dia yang mati. Sekarang ni isteri dia yang mati. So tengok pada isteri tu. Isteri tu ada anak dia daripada suami dulu tu. Ramai anak dia. Kan? Jadinya suami tu dapat 1/4 sahaja. Tu masuk anak tu penting juga. Saya terlupa tadi. So sekarang kita nak cerita tentang poligami. So bila poligami, katakanlah suami ni memang tak ada anak, tapi kahwinnya ada 2 isteri. 2 isteri ya. Jadi tak ada anak, jadi 1/4. 1/4 tu bahagi 2. 1/4 bagi 2. Kalau suami ada duit, katakanlah tadi kata kita guna tadi 4,000 lah contohnya. 4,000, so 1/4 1,000. 1,000 bagi 2. So setiap isteri dapat 500. Okay, 500 setiap orang. Janji ada anak, janji ada anak walaupun daripada mana-mana isteri. Yang penting tengok kepada si mati. Anak ni anak si mati. Jangan duk tengok kepada isteri yang nak terima tu. Kan? Anak si mati. Okey. Jadi dia dapat 500 orang. 1/4 bagi 2 sebab tak ada anak kan. Okey, kalaulah kata suami ni ada anak. Ada anak. Walaupun seorang, kita kata anak dia perempuan lah. Seorang. Perempuan seorang. So perempuan ni datang daripada mana? Tak kisahlah daripada mana pun. Daripada isteri 2 orang ni ke, ataupun daripada isteri lain yang terdahulu ke, tak ada masalah. Okey? Tu. Dia oleh kerana suami ni ada anak, maka 2 isteri ni 1/8 kongsilah. 4,500 bagi 2. Kan? 200 setengah seorang. Itu kalau 2 orang lah. Dan anak ni dapat 1/2. Anak perempuan kan? Dia seorang 1/2 lah bahagian dia. Dan anak tu mungkin tak ada kena-mengena dengan isteri tu. Tu bukan mak dia tu. Anak ni daripada isteri hak dulu lagi. Kan? Hak kahwin awal lagi tapi isteri tu dah meninggal contohnya. Ataupun dah bercerai. Cuma dia kahwin dengan isteri baru 2 orang ni. Tak dapat anak pun. Tapi isteri tu dapat 1/8 kongsi 2. Ini antara orang kata poin-poin penting dalam memahami bab suami isteri ni lah. Cuma cabaran dia yang mungkin saya pernah sebut sebelum ni. Kalau melibatkan isteri 2 orang dan isteri tu ada yang ada anak, ada yang tak ada anak. So mungkin di situlah cabaran dia sebab dia akan nampak berat tu sebelah mana. Kan? Jadi yang ada anak tu mungkin dia lebih sikit lah dia rasa sebab dia ada anak. Okay, contohnya kalau kita tunjuk di sini sebagai contoh. Okay, anak yang ada ni, kalau katalah contoh anak perempuan, okay, katakanlah anak lelaki. Si mati ni ada seorang anak lelaki. Dan anak lelaki ni pula datangnya daripada isteri kedua. Ni di sini. Saya tunjuk macam ni ya. Ni mak dia ni. Kan? Okey, yang isteri pertama ni tak ada anak. Dia ada seorang je anaknya. Kahwin dengan isteri pertama ni lama contohnya. Kan? 30 tahun. Tapi dah tak dapat anak. Kemudian dia bertemu jodoh, kahwin dengan yang kedua, dapat pula anak lelaki. Kan? Dapat pula anak lelaki. Meninggal suami. Bila meninggal suami,
Kan? Isteri ni kalau 4,000 ni, isteri kongsilah 1/8 1/8 tadi kan. Bagi 2 itu untuk isteri. Yang anak lelaki tadi dapat asabah bin nafsi. So dia dapat pula yang baki 3,500 dapat ke dia. Tetapi kalau kita buat perbandingan, dia ni anak siapa? Dia ni anak pada yang ni. Jadi soalan nampak berat di situlah. Dia nampak dia punya grup dia tu. Yang isteri ni hak kahwin 30 tahun dapat 200,500. Yang hak mak isteri ni kahwin baru 3 tahun, 2-3 tahun dapat anak lelaki kecil lagi, anak tu dia dapat 200,500. Dia pula kekuatan dia, anak dia pula 3,500. Dia nampak dia duduk situ. Kan? Jadi ni pun satu benda yang penting untuk kita faham. Dalam isu poligami, suami kena faham sangat-sangat. Sebab kalau tidak meninggalnya, dia akan meninggalkan satu cabaran lain kepada waris-waris dia. Di sinilah kepentingan, mungkin kita boleh nampak kekuatan isteri pertama ni, kalau dia ada kekuatan, kita sebab tu kata kekuatan tu kena bina juga. Dia boleh tuntut sepencarian, kena bawa ke Mahkamah Tinggi Syariah sebagai untuk tuntut kan. Tapi dia kena ada kekuatan lah, bukti sebagainya. Kalau dia tak boleh mengemukakan bukti, kesian ke dia. Sebab tu Allah Rabbi, benda-benda macam ni kita nak kena tengok betul-betul lah. Penilaian tu daripada sekarang, bukan lepas meninggal kalau kita nak nilai. Bukan tak ada ruang berbincang, tapi dia lah bila sebut bincang ni, kadang-kadang boleh selesai, kadang-kadang tidak. Macam tu. Okey, itu suami isteri. Ada persoalan? Silakan. Saya nak gabungkan nanti dengan anak. Sila. Kalau yang anak dia tu lelaki, asabah. Tapi kalau yang perempuan tu, dia memang dapat 1/2 lah. Ya, betul. Terima kasih. 1/2 je Ustazah. Okey. Macam kita bincang tadi lah kan. Okey, kalau kata anak di sini satu perempuan, kan, anak yang daripada nombor 2 tu perempuan, so dia dapat 1/2 kan. 1/2 dia dapat 2,000. So 2,000 lah duduk di sebelah dia ni lah. Mana duduk di sebelah sini plus lah kononnya 2,000 hak bahagian anak dia. Jadi masuk di sini baru habis 2,500. Ada 1,500 lagi baki. Kan? Baki 1,500 lagi tu waris lain lah. Waris lain lah, kita tengoklah waris lain macam kita sebut tadi lah kan. Tengoklah siapa pula waris lain yang akan terima tu. Kita belum bincang lagi ayah mak, ada lagi di situ. Kan? Kalau tak ada ayah mak, adik-beradik, sampai ke last Baitul Mal tadi lah. Dia akan pergi juga ke sana. Tapi yang ada ni tetap macam tu. Kecuali kalau ada rod, adalah rod pula di situ. Okey. Baik. Okey, ada persoalan suami isteri? Cuma saya sebut tadi sebab kita kait dengan rod tadi kalau dalam situasi begini, rod tak berlaku kepada isteri kalau kata beramal dengan rod, kalau hukum rod tu dipraktikkan, rod berlaku kepada anak perempuan sahaja. Dia kaedah dia rod ini dia berlaku kepada waris fardu yang lain kecuali suami atau isteri. Suami atau isteri dia belum terima rod lagi. Dia ada step yang akan datang yang lain pula. Peringkat awal ni rod kepada waris fardu selain suami dan isteri. Kalau tengok dalam situasi ni anak perempuan dah dapat rodnya 1,500 lagi tu. Kalau berlaku rod lah. Kalau tak ada rod zaman sekarang, keadaan sekarang ni Baitul Mal lah sekali. Okey. Clear kot insyaAllah. Kalau nampak tak ada persoalan, kita nak teruskan kepada contoh-contoh. Tadi Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tanya, harta sepencarian ni hanya untuk isteri pertama sahaja ke macam mana Ustaz? Wallahualam. Okey, terima kasih. Okey, harta sepencarian ni sebenarnya untuk pasangan. Jika isteri, bukan isteri pertama je. Okey, jika mana-mana isteri dia merasakan dia ada kekuatan sebab dia kata dia menyumbang untuk harta suami, kalau dia nak tuntut, dia tuntut. Atas dia. Sebab benda ni bukan automatik tau. Sepencarian yang kita sebut sebelum ni ialah ia akan disahkan, dia akan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. So bila dituntut di mahkamah, bila ada permohonan ke mahkamah, mana-mana isteri yang menuntut, kalau kita bercakap soal isteri lah, sebenarnya bukan isteri dia tuntut. Kalau isteri yang meninggal, suami tu ada, suami pun boleh tuntut. Tapi kalau kita bincang dari sudut poligami ni, maksudnya mana isteri bertuntut? Dua-dua boleh tuntut. Kalau ada empat nak tuntut. Tetapi setiap yang menuntut tu dia kena bawa kekuatan dia. Apa yang dia kata dia menyumbang tu. So ada bukti ke tidak? Kalau saya cakap lisan je, saya menyumbang harta suami. Apa yang awak sumbang?
Suami bawa rumah, saya bayar. Suami ni saya bayar. Mana bukti? Tak ada bukti. Balik awal. Kecuali kalau ada saksi pula. Mahkamah dia tak benda-benda macam tu. Jadi kita bimbang dalam situasi ni, contoh, isteri pertama tuntut sepencarian. Okey, isteri kedua pun tuntut. Tapi isteri kedua dia kemas. Dia bijak, dia simpan. Contoh perkahwinan tu dekat-dekat lah tempoh. Katakanlah 20 tahun. Isteri pertama 30 tahun, isteri kedua katalah 20 tahun lebih. Kahwin kan. Maknanya dia kahwin isteri pertama 2-3 tahun, dia kahwin pula. So tempoh tu lebih kurang sama. Isteri pertama tak ada kekuatan. Dia memang dia ada sumbangan tapi dia tak ada bukti dan sebagainya. Dia orang kampung. Contoh kan. Isteri kedua ni pula orang cerdik pula. Dia ada kekuatan. Boleh jadi mahkamah akan terima permohonan isteri kedua. Di situlah benda-benda yang agak subjektif dalam isu-isu sepencarian. Ustaz okey. Kena faham lah di situ. Wallahualam. Okey. Kalau clear di sini, sekejap kita nak tengok beberapa contoh. Okey, rasanya mungkin hari ni kita tak sempat untuk ayah mak lah kot. Boleh insyaAllah, sebagaimana saya sebutlah, saya mengharapkan kita akan ada masa tambahan. Sebab Jumaat ni kita dah berubah jadual kita. InsyaAllah kita bincang nanti dalam grup, kalau setuju. Mungkin hari ni tak sambung lagi lah kot. Mungkin kita akan ambil, kita akan masuk Jumaat depan. Kemungkinan saya cadangkan petang Jumaat depan tu kita masuk pula. Okey, untuk sambung sikit. Boleh kot insyaAllah macam tu. Okey. Okey. Ataupun macam mana tengoklah. Kalau ada persetujuan petang ni pun saya pun tak ada masalah sebenarnya. Sebab saya tak ada program lagi pun setakat ni. Kalau nak petang ni tu pun boleh. Untuk kita ambil terus bahagian sikit dalam mungkin kita kalau ikut plan saya nak habiskan pukul 1 kan ataupun pukul 12.30. Tapi mungkin kita dah lari. So mungkin kita tambah dalam sejam lagi ke ataupun rasanya mungkin minggu depan lah kot. Ya. Ustaz-ustazah cuba setting jadual, kita tambah minggu depan. Maksud kita ambil hari ni settle, minggu depan Jumaat pun kita berhenti setakat pukul 12 lebih kurang. Lepas tu, lepas Jumaat tu kita masuk balik. Tak kisahlah berapa lama pun. Minggu depan InsyaAllah. Tu dah ada respon minggu depan. Baik-baik, kita pergi kepada beberapa contoh. Okey, beberapa contoh dulu. Okey, untuk ayah mak kita mungkin tak sempat hari ni. Kita ambil contoh gabungkan isteri dengan isteri atau suami dengan anak-anak. Itu dulu. Okay, kita ambil contoh Okay, contohnya di sini kalau kata si mati tu dia meninggalkan suami, kita ambil isteri dulu, suami dululah. Sebab isteri ni dia panjang sikit, dia ada cerita lain. Okay, si mati meninggalkan, si mati katakanlah dia meninggalkan isteri, kemudian dia meninggalkan anak. Kita ambil dulu macam ni je lah, ambil basic dulu. Okay, macam tu je, lelaki dan perempuan. Okay, so di sini isteri sebagaimana yang kita dah belajar, isteri dapat 1/8. So anak ni asabah bil ghairi lah. Okay, asabah bil ghairi nisbah 2/1. So kita di sini ada 3 3 dia punya adat ru'us dia. So kalau kita kira dalam bentuk carta biasa, kalau duit katakanlah ada 3,000 tadi, isteri dapat 375 kan. Kemudian baki tu lagi 375 tu lah. 3,000 bahagi 8, 375 Okey, 3,000 Allah Akbar, 3,000 tolak 375. So kita ada 2625 di sini. 2625 bahagi 3 lah. 2625 bahagi dengan 3. So dapat anak perempuan 875, anak lelaki darab 2. So dapat 1750. Tu dari segi catat asas. Okey, walau bagaimanapun saya akan tunjuk sebab bila kita belajar catat asas ni, dia kemungkinan kita tak boleh selesaikan semua masalah. Okey? Okey, ada soalan di situ kan. Sepencarian kena tuntut dulu. Kalau selesai pusaka, tak nampak dah nak tuntut sepencarian. Selesaikan dulu. Ranking dia tu sepencarian dulu. Harta pusaka ni pembahagian pada waris last sekali. Selesai sepencarian, selesai wasiat, selesai dulu. Okey. Kita tunjuk carta dalam bentuk kotak. Okey, si mati tinggalkan isteri, tinggalkan seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Okey, basic dia macam ni. So, isteri 1/8, anak lelaki perempuan asabah bil ghairi. Tadi kita tak masukkan isteri kan, tadi kita tunjuk anak saja. So, sekarang kita ambil yang bahagian ada 3 di sini. Okey, 8 di sini. Asal masalah 8 je lah. Sebab ada 1 je pembawah di sini. So 1 je asal masalah.
Satu je pembawah. So kita ambil terus 8 jadi asal masalah. So 1 untuk isteri, 7 untuk anak baki. 7 baki. So sekarang kita ulang balik apa yang kita belajar tadi kan. 7 dengan 3. So apa ni? Tabayun. Kan? 7 dengan 3 tabayun. Jadi nampak 7 dengan 3 tak boleh join kan? Dia tak boleh masuk di situ. Apa tindakan kita? Di atas ni 8 darab 3. So kita dapat 24. So dapat 24. Bawah 1 darab 3 dapat 3. 7 darab 3 kita dapat 21. Okey? 21 barulah boleh bahagi dengan 3. Sebenarnya kebanyakan kes pengiraan kita akan dapat angka asal tu balik. 21 bahagi 3 dapat 7 baliklah satu bahagian. So 7 kita dapat untuk perempuan. Jadi final dia 24 ni isteri dapat 3/24. Anak perempuan kan 7/24. Anak lelaki 2 bahagian 14/24. Selesai lah. Itu dia punya basic. Untuk basic seorang sama seorang. Jadi kalau anak tu bertambah, so angka adat ru'us tu, jumlah adat ru'us dia akan bertambah lah. Dia akan bertambah lagi. So bila bertambah, maknanya asal masalah tu dia akan makin besar. Akan makin besar. Okey, sebagai contoh. Rasanya ni okey kot. Okey Okey. Sebab yang ni kita kembang daripada apa yang kita bawa tadi tu. Cuma kita tambah isteri je. Okey. Contohnya kita ambil suami pula. Isteri mati, tinggal suami. Okey, saya tunjuk dalam bentuk kolom terus. Okey, isteri mati, tinggal suami. Kita tambah anak lah sikit. Tambah anak. Okey, katalah anak tu ada 2 lelaki, 2 anak lelaki, 2 anak perempuan. Okey. So suami dapat 1/4. 1/4. Okey. Kemudian anak lelaki perempuan asabah bil ghairi. Okay, so kita dapat asal masalah dia pakai 1 je. Sebab kita ada 1 pecahan je kan, ambil pembawah 4 naik di sini. So kita letak dulu kita punya adat ru'us jumlah dia 2 lelaki jadi 4 2 lelaki 4, 2 perempuan 2 lah. So ada 6 di sini. Boleh ada 6. 2 lelaki 4 bahagian. Okey, 2 perempuan 2, so 6. So sekarang kita selesaikan dulu 4, 1 di sini 4 darab 1, so baki 3. So sekarang kita ada 3 dengan 6. 3 dengan 6 apa dia? Tabayun ke tadakhul? Tadakhul kan? Tadakhul. Tadakhul. Sebab dia boleh berhubung tu. So apa yang berlaku? 3 darab 2, 6. 6 bagi 2, 3. So dia punya nombor yang ada di sini 2. Jadi kita tak payah darab 6 tu. Kita darab terus. Kita tak ambil 6 darab 4. Dia makin besar. So sekarang kita nak 2 saja. So 4 darab 2 kita dapat 8. Okey. 4 darab 2, 8. 1 darab 2, 2. 3 darab 2, 6. Okey. Jadi final dia 8. Suami dapat 2/8. Okey, 6 ni dah boleh bagi 6 kan? 6 bagi 6 dapat 1. So setiap anak perempuan 1/8, 1/8. Setiap anak lelaki 2/8, 2/8. Tu kedudukannya. Jadi tu final dia macam tu lah. Dia punya pecahan dia. Ini kita ambil basic kalau melibatkan ada anak. Jadi anak tu dia akan berkembang, makin berkembang lah. Lagi ramai, lagi besar dia punya pecahan dia. Pecahan dia lagi besar. Kita ambil satu contoh lagi. Okay, kita ambil satu contoh lagi. Kita katalah yang meninggal ni suami tinggal isteri. Okay. Kita bubuh anak ramai sikit lah. Okay. Okay, anak lelaki ada 7 orang. 7 anak lelaki. Dan dia ada 3 anak perempuan. Bagi contoh. Okay. Isteri 1/8. Sini asabah bil ghairi juga. Sama Okay. So 8 di sini. Okay, jangan lupa letak dulu sebelah tu. Kan? Kita nak tahu, takut tertinggal je sebenarnya. Kalau kita dah main, tak apa, kita dah tahu dah. 7 dengan 3 tu semua ada 14 campur 3, 17 di sini. 7 jadi 14 kan? 3 lah, so ada 17. Jadi sekarang 1 di sini, 7 di sini. So dah nampak dah, 7 dengan 17, tabayun. Memang tak boleh masuk lah. Allah Akbar. Minta maaf, saya punya terlupa.
bateri tablet saya padam. Okey, dia nak suruh tamat lah tu. Okey, tak apa. Saya olah secara apa? Secara lisan macam ni lah. Allah Akbar, ujian. Terlupa charge. Dia nak suruh berhenti tu ngam pukul 12. Okey, tak apa. Saya gambarkan insya-Allah kita sambung balik. So 7 tadi nak bagi dengan 17 tu. Itu tabayun. Jadi di situ memerlukan 17 tu tak boleh nak kecil dah. Kita direct darab dengan 8 di atas. Jadi maksudnya 8 darab 17 kita akan dapat asal masalah yang lagi besar 136. Jadinya hak bawah tu follow je lah. Kan, yang tadi satu bahagian isteri, 1 darab 17, dia dapat 17 per 136. Yang 7 tu darab dengan 17. 7 darab 17, kita akan dapat 119 bahagi dengan 17 balik. So kita dapat 7 pula. Jadi kok mana pun perempuan akan dapat 7 balik lah. Perempuan dapat 7, anak perempuan 7 per 136, anak lelaki 14 per 136. Itu kaedah pengiraan basic untuk melibatkan suami isteri dan ada anak lelaki dan perempuan. Okey, kalau nanti untuk combine dengan anak perempuan saja yang pergi waris lain tu kita akan tunjuk semula insya-Allah. Jadi rasanya bolehlah kot supaya kita tidak memang tak nampak dah Ustazah. Ustazah tak dengar. Ustazah mana je dah tak nampak dah bateri saya punya bateri tablet saya tiba-tiba je habis. Tak sempat tengok bateri. Okey. Tak apa. Okey, rasanya mungkin kita supaya kita tak kelang kabut sangat, insya-Allah kita berhenti sekitar ni pukul 12. Persediaan untuk ya boleh. Duit kalau suami meninggal, duit gratuiti dengan duit pencen itu bukannya harta pusaka ya Ustaz? Okey, bukan. Duit pencen dah ada dalam fatwa dah. Semuanya yang pasal gratuiti, pencen kan, ataupun kalau meninggal kemalangan ex gratia, itu semua bukan pusaka Ustazah. Dia adalah duit sumbangan daripada kerajaan. Macam pejabat awam kan, dia sumbangan daripada kerajaan. So kerajaan dia dah tentu dah siapa yang akan menerima sumbangan itu. Kalau kata macam ganjaran tadi, isteri dapat. Isteri lah kadar dia. Kalau kata dalam masa yang sama, anak diberi juga, anak dapat. Kalau mak ayah ada, mak ayah pun ada bahagian. Tak silap saya, kalau kita pejabat awam ni, mak ayah dapat 1/10. Itu memang hak dia lah tu. Jadi dia bukan pusaka, tak ada kait nak kena faraid dan sebagainya. Tapi tengok kepada ketentuan, pencen itu juga. Tengok siapa yang terima. Mak ayah tak dapat pencen. Kecuali pencen terbitan lah. Terbitan tu yang kata ganjaran tu lah. Macam tu lah. Okey Ustazah. Terima kasih. Okey, yang Ustazah Wan Najidah kata tak nampak tu memang tak nampak dah. Saya punya tablet dah tiba-tiba habis bateri. Dia nak suruh berhenti pukul 12. Okey, jadi rasanya eloklah kot supaya ustaz kita pun tak kelang kabut nak prepare untuk Jumaat. Okey, sebab jadual Jumaat kita dah terbuka untuk pergi ke Jumaat. Jadinya insya-Allah sebagaimana yang saya sebut, okey, kita berhenti pada setakat ini, kita belum masuk lagi ayah mak, dan contoh-contoh untuk suami isteri tu dan anak-anak tu ada lagi, insya-Allah kita akan tunjuk sambungan Jumaat depan. Dan sebagaimana yang kita bincang tadi, insya-Allah kita Jumaat depan saya akan ambil pagi, kita akan habis pukul 12 juga kan, dan kita akan sambung lepas Jumaat insya-Allah. Boleh ikut insya-Allah? Okey. Yang hari ni kita akan sambung, kita akan cerita balik. Okey, ulang balik yang sikit ni minggu depan ada lagi insya-Allah. Kita sambungan suami isteri ni, apa ni bahagian kira-kira suami isteri dengan anak-anak tu ada sikit lagi lah, tak masuk cucu lagi. Tak masuk cucu lagi. InsyaAllah ada masa kita sambung. Okey, sempat insyaAllah. Okey, jadi boleh setuju ya, untuk minggu depan kita ambil Jumaat, lepas Jumaat tu kita masuk balik. Okey, kita sampai sampai yang penting ilmu dapat. Itu penting. Okey. Okey, sekadar itulah untuk kita hari ni, insyaAllah mudah-mudahan ustaz-ustazah dapat perkongsian setakat yang saya mampu, perkongsian yang terbaik yang kita dapat hari ini. Saya cuba bagi sejelas-jelasnya, maknanya kita clear pasal anak kandung, pasal cucu cicit kita dah clear tadi, siapa dapat, siapa tak dapat, terhalang macam mana. InsyaAllah pengiraan nanti kita sambung sikit lagi. Okey, wallahu alam. Saya rekod, okey, sebab bengkel kita ni Google Meet dah kena bayar, jadi saya ambil yang upgrade yang berbayar tu dan saya boleh rekod sendirilah. Tapi apa pun technician saya akan bantu nanti untuk apa upload balik dan kongsi dengan ustazah. Okey
Okay, insyaAllah slow kita belajar. Okay, mudah-mudahan apa yang kita kongsi ini memberi manfaat yang terbaik untuk kita semua insyaAllah. Okay, jumpa lagi minggu depan. Aku qali hadzal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.